Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. اللهم نوّر بكتابك بصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang secara berterusan istiqamah menghadiri kelas-kelas ni walaupun terdapat banyak program-program dan aktiviti-aktiviti lain tapi kita InsyaAllah kita cuba aturkan supaya kelas-kelas pembelajaran Al-Quran ni kita tidak ketepikan kita cuba aturkan. Kalau ada aktiviti lain tu kita akan kemudiankan kita boleh tangguhkan selepas pukul 7.45 pukul 8 sebagai contohnya kita boleh mengadakan aktiviti lain. Macam saya sebenarnya pagi ini kena pergi kampus lah mengajar tapi saya akan tolak daripada rumah ni dalam pukul 8 nanti insyaAllah. Okey, kita seperti biasa kita berkongsikan skrin untuk membantu tuan-tuan mengikut dan memahami bahan-bahan dan mata pelajaran yang kita kongsikan iaitu ayat-ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-13. Kita mulakan dengan perkongsian skrin seperti biasa. Dan kita terus kepada ayat Al-Quran yang kita sedang bahaskan sekarang ialah ayat yang ke-13 Al-Baqarah dan kita sekarang ini sudah sampai kepada kama manas sufaha kama manas sufaha yang itu yang akan kita kongsikan dalam masa 2 ataupun 3 hari ini selepas kita berkongsikan kalimah sebelum tu anu minu. Jadi diharapkan tuan-tuan puan-puan sekarang ni apabila mengenal melihat kalimah anu minu tu tuan-tuan dan puan-puan sudah boleh mengenal dia iaitu pertamanya hamzah qata' yang berkaki alif berbaris atas tu adalah kita panggilkan hamzah istifham, hamzah pertanyaan yang membawa erti patutkah. Nu'minu adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Dan dia ada i'rab, dia ditandakan oleh nun baris hadapan tu bermakna i'rab kepada fi'il mudhari' itu ialah marfu'. Penting untuk tuan-tuan mengenal pasti i'rab kepada fi'il mudhari' kerana dia membagi kesan kepada makna kepada kalimah tu iaitu perbuatan tu menunjukkan perbuatan tu sedang berlaku. Yang sedang berlaku. Kadang-kadang kalau perbuatan itu membabitkan berterusan berlaku, dia juga ditandakan dengan huruf terakhir itu dengan baris dhammah juga So kita akan tengok konteks. Ada perbuatan tu dia memaksudkan dalam sedang berlaku dan ada perbuatan tu sentiasa berlaku So ini dalam bentuk soalan. So kalau bentuk soalan dia tidak perlu diletakkan sentiasa sebab dia
belum berterusan berlaku. Ya, dia cuma nak mengatakan patutkah kami beriman. Sini patutkah non tu adalah fa'il, kita panggilkan dia non mudhari'ah yang mewakili dhamir fa'il kepada peri kata kerja itu, iaitu domain dia ialah nahnu, ya. Nun tu mewakili nahnu. So nun ni kita panggil nun mudhari'ah yang biasa ditandakan di permulaan kata kerja. Ya, so di permulaan kata kerja tu menunjukkan dia adalah jenis fi'lun mudhari'. Okey. Dan apabila fa'ilnya dikenal pasti, i'rab kepada fa'il tu mestilah marfu' juga, ya. Semua fa'il kepada kata kerja mengambil i'rab yang marfu', ya. Tetapi fa'il juga ada jantina dan bilangan dia, iaitu jantina di sini menunjukkan ramai. Nahnu tu kami yang ramai, ya. Dan jantina dia muzakkar, ya. So dia ni kalau nak menerangkan fa'il tu kita kata dia adalah isim dhamir nahnu, ya. Nahnu isim dhamir nahnu muzakkar majmu' yang marfu'. Itu cara kita menerangkan kalimah tu, ya. So hari ini kita akan teruskan kepada 3 kalimah yang serangkai, ya. Kita buat penerangan tu sekali kerana kama ni adalah nak mengaitkan dengan nu'minu tu seperti apa, ya. Seperti apa kama tu adalah sebenarnya jar wa majrur. Ya, pertalian ka ni satu kalimah, ma pun satu kalimah, ya. So ka ni adalah harfun jar, ma ni isim yang majrur, yang mana sebenarnya sebelum ni kita telah buat di dalam kalimah yang keempat, ya, adalah sama. Ya, dia harfun jar dengan isim yang majrur. Ini harfun jar, isim ni nama dia, jenis dia ialah isim mausul. Ya, dia berperanan sebagai isim yang majrur kepada ka. Disebabkan dia terikat dengan ka tu, jadi dia memainkan peranan sebagai isim yang majrur yang terikat, ya, dengan harfun jar. Ka ni mana dia? Seperti. Jadi seperti apa? Ya. Amana ni adalah komponen kata kerja kepada as-sufaha. Ya, bermakna mana sufaha ni adalah satu rangkaian yang kita tidak boleh pisahkan, ya, kerana sufaha tu adalah fa'il kepada amana. Ini komponen kata kerjanya fa'il madhi. Kemudian fa'il ni yang mana? As-sufaha. Jadi sekarang ni fa'ilnya berasingan, ya, berasingan daripada komponen kata kerja dia. Ya, so kita panggil ini fa'il munfasil, ya, sebab dia bukannya dalam kalimah yang sama, dia tidak dicantumkan sekali, tapi dia dalam kalimah yang berasingan, ya. Dan macam mana kita nak mengenal dia fa'il, ya, kita lihat baris ataupun i'rab kepada fa'il tu, ya, iaitu kita lihat di hujung tu, ya, kotak balik tadi, mana dia ini kotak, ya, kita lihat as-sufaha, hamzah qata' tu dia mengambil baris dhammah, ya. Hamzah qata' tu mengambil baris dhammah, menunjukkan i'rab kepada as-sufaha ni ialah marfu', ya, marfu'. So marfu' itulah menunjukkan dia adalah subjek kepada mana. Jadi dua perkara yang kita boleh gunakan sebagai bukti dia fa'il. Pertama, kedudukan dia adalah selepas komponen kata kerja. Ini kata kerja amanah ni kata kerja, ya.
Okay, buangkan ni. Mana adalah kata kerja, komponen kata kerja. Selepas itu terdapat kalimah yang mengambil i'rab yang marfu'. Itu menunjuk satu bukti menunjukkan dia adalah fa'il kepada amanah. Itu kedudukan, ya, kedudukannya selepas. Itu satu bukti. Bukti kedua, i'rab dia yang mengambil baris dhammah tu menunjukkan dia i'rabnya yang marfu'. Jadi dua bukti itu confirmkan, ya, mengonfirmkan yang as-sufaha ni adalah fa'il kepada amanah. Fa'il apa dia? Pelaku kepada perbuatan amanah tu. Yang melakukan perbuatan amanah tu siapa? As-sufaha. Itulah konsep fa'il kepada fi'lun madhi, ya. Dia sentiasa berlaku selepas komponen kata kerja, ya. Jadi kita gunakan leksilogos untuk memberi keterangan kepada kalimah-kalimah ni supaya kita akan dapat lebih jelas, iaitu kita bermulakan dengan komponen dulu, ya. So kita keluar daripada ini, kita akan clearkan dulu semua drawing yang ada di sini, labeling tu supaya dia tidak mengganggu perkongsian di dalam leksilogos nanti. Sekarang kita pergi ke, sebelum kita pergi ke leksilogos, kita buat, kita lihat, ya, apakah maklumat, ya. So pertamanya kamar lah. Kita lihat maklumat yang di dalam sini. Dia ada dua komponen. Satu, kamar. Ka ni, dia kata-kata depan ni sebenarnya ialah harfun jar, ya. Dan kata sambung subordinate ni ialah isim mausul. Kita panggil dia isim mausul, ya. Dan pertalian di antara kedua ni ialah jar wa majrur, ya. Jar wa majrur, di sini dia tidak digital tafsir dan Al-Quran ni dia tidak jelas dari segi hubungan kait atau hubung kait dua kalimah ni, ya. Pertalian dia tidak dijelaskan di sini, jar wa majrur, ya. Di mana kita boleh lihat maklumat tu? Kita boleh lihat di dalam korpus Quran.com. So kalau kita pergi ke korpus Quran.com, kita akan lihat ini dia kalimah as-sufaha, ya. Bukan as-sufaha, kita tadi mana? Kamar. So kita pergi ke kamar di depan. Mana? Sufaha. So di sini tuan-tuan lihat korpus Quran.com ni dia beri maklumat yang tidak ada dalam digital Al-Quran tafsir dan perkata tadi. Dia tidak mengatakan jar wa majrur, tapi di sini dia beritahu kita sebenarnya ka ni adalah harfun jar, ma ni adalah isim yang majrur, ya. Itu Arab dia kat sini, dia memberi maklumat kepada kita, ya. Dan kalau tuan tengok, lihat ke atas ni, lihat dia tidak ada huruf akar, ya. Tengok, biasanya kalau kita lihat kalimah, kita akan diberikan maklumat tentang huruf akar, tetapi kalimah ni tidak ada huruf akar, ya, kerana kalimah ni ka tu adalah jenis harfun. Semua kalimah harfun di dalam Al-Quran tidak ada huruf akar, ya. Dan ma pun sama. Ma ni dalam kumpulan isim mausul. So isim mausul juga tidak mempunyai huruf akar. Maknanya dia tidak dibangunkan daripada huruf akar, ya. Jadi kalimah yang macam ni kita panggilkan kalimah jamid, ya. Jamid. Ka tu adalah harfun jamid. Ma tu isim mausul yang jamid. Kerana mereka tidak dibina daripada huruf akar. Mereka dibina dengan tersendiri, ya. Maknanya terus menulis perkataan yang seperti mana yang kita lihat dalam ayat itu, ya. Dia tidak dibina daripada kalimah-kalimah lain. Itulah dinamakan kalimah jamid, ya. Kalau dia harfun, kita panggil dia harfun jamid. Kalau dia kalimah isim, kita panggilkan isim
jamid, ya. Jamid tu daripada perkataan jamidun. Melayu pun kata jumud. Jumud tu sebenarnya dari perkataan jamid lah, ya. Mana jumud ni dia tak apa? Dia tak dia statik. Tu kalau bahasa Inggeris dia tak berubah. Ya. Itu dia namakan jamid. Dalam konteks bahasa, jamid ialah kalimah-kalimah yang tidak dibangunkan daripada 3 huruf akar ataupun daripada kalimah yang lain. Okey. Daripada maklumat ni nanti bila kita buat penerangan dalam leksilogi tu kita akan masukkan ya sebagai penerangan ya. Kalau kita nak buat sekarang sebagai contohnya ya, saya telah tuliskan kama tu, jadi kita boleh buat penerangan kepada kama dulu, iaitu kita gunakan teks share screen ni, kita boleh masukkan penerangan tu dalam Rumi ya. Kita ke kanan sikit, ataupun kalau kita nak menggunakan space ni sebagai penerangan, kita boleh ketengahkan sikit lah supaya kita dapat ya membuat penerangan di bawah tu dengan lebih baik, ataupun kita boleh asingkan dia supaya kita dapat memberi penerangan yang baik di bawah tu ya. Jadi kama adalah kita ambil teks iaitu gabungan harfun jar. Okay, harfun jar tu ialah ka, nanti kita masukkan ka tu dan isim mausul ya. Mausul, ijaz mausul ya, MAW, S kita besarkan kerana jawi dia ialah sod ya. Mausul. Harfun, gabungan harfun jar dan kita masukkan jawi nanti, iaitu ma tu kita masukkan ya. Yang ni apa kita buat? Kita ambil ka ni, kopikan dia ya, copy masuk ke dalam bracket ni. Supaya kita tahu yang kita masukkan ke harfun jar tadi ialah kalimah ka tu. Masuk ke dalam tu. Kemudian ma tu masukkan dalam bracket yang kedua ya, iaitu ma ni yang kita lihat di dalam kalimah tu. Kopikan dia dan masukkan dalam bracket yang kedua tu. Nak menunjukkan inilah yang kita katakan isim mausul tadi, iaitu ma. So dia ada dua komponen tu, satu ka, satu ma. Bila dia bergabung ya, dia gabungan ni akan menjadi, kita panggilkan dengan pertalian jar wa majrur ya. Kalau kita nak ya jar wa majrur, kalau kita nak bantu jar wa majrur tu dalam dalam jawi pun boleh, kita masukkan dalam bracket ya. Boleh pinjam je dekat Lexilogos ni, ataupun kita pergi ke Lexilogos yang lain, kita boleh type dia jar wa majrur dan kita masuk balik dalam ni ya. Okey, kalau kita pergi Lexilogos lain, kita type di sini jar wa majrur ya. Sorry, ejaan jar sepatutnya J-A-A-R yang saya betulkan. Dia berbeza dengan harfun jar. Kalau harfun jar ialah J-A-R-R. So ini kalau pertalian tu dia J-A-A-A-R. Okey, kita pergi ke Lexilogos ni, kita type jar wa majrur. Bila ada A tu bermakna lepas jim tu ada alif mad ya. So kita jim baris atas. Kalau tak nak baris pun tak apa. Masukkan jar, lepas tu wa dengan majrur tu jangan asingkan ya. Wa dengan itu kita letakkan dia sekali ya, sebab dia dalam satu perkataan. Mim, jim, ro, waw, ro. Tu cara menulis jar wa majrur. Memang waw di dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab dia tidak asing ya. Dia terus dicantum sekali dengan
kalimah selepasnya. Ya, bahasa Melayu dia asing. Bahasa Melayu kalau bahasa Melayu dan kita asingkan, tapi Arab tidak. Kalau ada waw, ada fa, ya, semuanya dicantumkan sekali. Ya, so itu ejaan Jawa Majur, kita kopikan dia dan kita balik kepada tag ini, masukkan dalam bracket yang kedua tu tadi untuk mengatakan yang Jawa Majrur tu dalam Jawi dia macam mana, ya. Penting untuk kita mengenal Jawinya, ya. Kalau takat Rumi saja tidak mencukupi, ya. Sebab tu kita sekarang ni masukkan Jawi dia sekali, kemudian kita balik ke leksilogos yang asal tadi. So ini kita kalau tak perlu, kita boleh padamkan, ya. Tak perlu kita tadi untuk menaik Jawa Majrur saja. So balik kepada leksikota, itulah penerangan kepada kama, ya. Teks penerangan ni kita boleh adjust, ya, supaya dia kemas sikit, iaitu kita boleh edit dia dan kita boleh panjangkan kalau perlu, ya, supaya dia penerangan tu lebih kemas. Sebolehnya Jawi ni jangan pisahkan, ya. Kalau dia pisahkan, dia akan satu atas satu bawah, tak berapa kemas. Selalunya kalau ada Jawi dalam bracket tu, biar dia dalam satu paparan, ya. Jangan dia satu kat bawah, satu kat atas, lain yang lain, ya. Nanti dia mengelirukan. Jadi kita susun dia supaya dia bersama, macam tu, jar wa majrur. So itulah penerangan kepada komponen yang pertama, iaitu kama, ya. Dalam ini sekarang ni kita panggil rangkaian kalimah, ya. Kita nak menerangkan kalimah by kalimah sebagai satu komponen di dalam rangkaian kalimah. Okey, kita arrowkan dia. Ya, mana arrow, kita cari arrow dan kita ambil arrow tu, biasanya kita akan ambil warna hijau, ya, iaitu yang ni merujukkan kepada kama ni. Penerangan kalimah yang pertama dalam rangkaian ni adalah kama tu adalah gabungan harfun jar, ka dan isim. Okey, saya lebih suka menggunakan, kalau saya gabungan, ya, kita akan gunakan dengan, bukannya dan, ya. Ada sebab dia. Jadi kita gunakan dengan isim mausul, itu format saja, ya. Sebab kalau kita nak menerang komponen dalam bentuk proses, kita menggunakan tanda campur tu, kita gunakan dan. Sekarang ni dia sudah bergabung, kita gunakan dengan. Itu format saja, ya. Dia ada falsafah dia, ada konsep dia, ada filosofinya. Okey, selesai yang pertama. Yang kedua, mana kalau kita tengok penerangan ni agak panjang dan memakan space, kita boleh spacekan, sebab kita nak menerangkan amanah tu supaya dia selesa sikit, ya. Ini digital, tak ada masalah, ya. Tuan-tuan boleh gunakan dengan yang terbaik, ya. Okey, kali yang ini contohnya, kalau penerangan ni nak semua masuk dalam kotak pun boleh. Sebab kalau dia di luar kotak ada line ni, dia macam dia tak berapa kemas. Itu pun tuan-tuan boleh adjust juga, ya. Maknanya kamar ni boleh ketengahkan lah. Semua tu boleh kita buat dengan apa yang terbaik, ya. Jadi kita kita aliskan dia. Okey, mana kotak dia? Okey. Yang ni kita alihkan ke kiri sikit supaya dia masuk dalam kotak. Kalau tidak, dia keluar tu macam line tu akan mengganggu dia tidak jelas. Ya, itulah kama. Kemudian amana tu ialah fi'lun mudhari'. Ya, so kita gunakan teks sekali lagi. Kalau tuan-tuan sudah biasa, sebenarnya boleh mengenal dah. Ya, dia adalah fi'lun, mudhari' pula, fi'lun madhi.
Fi'il madhi ada majhul dan maklum, masukkan dia sekali. Ya, sebab kalau tidak masih lagi tidak kemas. Dan amanah ni kita pun telah kenal sebelum ni, dia adalah wazan keempat. Wazan 4. Ya. Dan ada tak i'rab dia? Dia tidak ada i'rab, tapi dia biasanya diterangkan dengan identiti dia, huruf yang terakhir itu mengambil baris atas, ya. Itu saja, bil fathati. Itu penerangan. Kalau kita nak kenal dan kita sudah tahu makna, kita boleh masukkan makna, tapi kita buat makna kemudian, ya. Kita terangkan dia sebagai komponen kepada 3 rangkaian ni, ya. Dan kita adjust dia supaya susunan dia tu dapat membantu kita, ya, mengenal. So kita arrowkan dia seperti biasa. Arrow tu anak panah, ya. Ini untuk kalimah yang kedua, iaitu amanah. Dia adalah fi'lun madhi maklum, wazan keempat. Okey, lihat di sini kita tidak nyatakan fa'il dia. Kenapa? Sebab dia ada fa'il dia selepas tu. Jadi kita tak terangkan komponen fa'il dia, ya, sebab fa'il dia berlaku selepas tu. Di sini baru kita terangkan fa'il dia, ya. Okay, kita pergi ke yang ketiga, iaitu kita terangkan as-sufaha. As-sufaha tu okey, pertama sekali kita lihat dia ada alif lam ta'rifah tu, bermakna dia isim lah. Ya. Okey, isim, ya, ma'rifah yang kita lihat di situ. Ada alif lam ta'rifah tu, dia bermakna dia adalah isim ma'rifah, ya. Dan kita tahu dia adalah pelaku, iaitu fa'il. Jadi kita mulakan dengan peranan dia sebagai fa'il tu, ya. Jadi dia adalah fa'il dalam bentuk okey, dalam bentuk fa'il. Fa'il kalau nak penjelasan kita masukkan apa, dimasukkan ialah pelaku. Ya, pelaku tu adalah dalam bentuk isim ma'rifah, ya. Dan apa lagi yang kita boleh kenal situ? Jantina kalau kita tak mengenal di sini, kita boleh pergi ke korpus, ya. Ke korpus itu akan membantu kita. Jantina dia adalah muzakkar. Lepas tu dia adalah dalam bentuk yang ramai, iaitu majmu'. Maknanya dia jamak, ya. Pelaku tu ramai. Dalam konteks ayat ni, ramai dia tu kerana dia adalah menunjukkan kepada kumpulan manusia, ya. Dan kumpulan manusia tu lelaki dan perempuan. So bila lelaki dan perempuan, kalimah bahasa Arab akan mengambil jantina muzakkar. Sebab itulah dia ditunjukkan sebagai muzakkar, ya. Kalau kita nak keluar daripada sini, pergi kepada korpus untuk membantu kita, ya. Kita boleh keluar sini dan sebelum keluar kita susun dulu supaya dia elok sikit. Yang tu, ya, kita betulkan sini, panjang susun saja yang ni, ya, supaya dia lebih kalau nak ke bawah sikit, sebab kita nak arrowkan tu, kita arrowkan dululah, iaitu mana dia arrow tadi, sini, ya, hijau. Penangan yang ketiga, iaitu kita tengah membuat kepada as-sufaha, ya. Assalamualaikum doktor. Boleh tak kita taruh fa'il munfasil kat situ? Betul. Bagus, ya. Ya, ini belum siap lagi sebenarnya. Nanti sebelum apa tu, kita akan masukkan satu-satu yang perlu, ya.
Kalau kita ingat itu, kita masukkan sekali fa'il munfasil. Ya. Sama ada kita tulis fa'il munfasil selepas, yang eloknya sebab fa'il ni pelaku. Jadi, kita boleh letak munfasil tu selepas pelaku, ataupun kita boleh letak dia sebelah hujung pun boleh. Ya, menunjukkan dia dalam keadaan munfasil. Ya, dua-dua boleh. So, kalau kita nak letak sini, kita letak sebelum muzakkar. Semula. Okay, munfasil. M-U-N-F-A. Munfasil, jawi dia adalah short. Jadi kita besarkan S tu menunjukkan dia short. Ya. Munfasil, muzakkar, ya, majmu', isim, ma'rifah. Kemudian, okey, jantina sudah ada bilangan dan kita masukkan i'rab dia. I'rab dia dengan hamzah bertanda dhammah tu menunjukkan dia yang marfu'. 7:47 ya, dah sampai sini. Okey ya. Kita berhenti di sini dulu dan kita akan sambung besok. Ya, Doktor, nak tanya, ya. fi'il madi ni kita tak payah ceritakan dia punya i'rab ya, sebab dia memang sentiasa fathah ke ataupun memang kita ya kata dia mansub? Dia tidak ada, sebenarnya dia tidak ada i'rab. I'rab dia sama ada marfu' ataupun mansub ataupun majzum ke, tidak ada. Okey. Okey. Dia dipanggilkan mabni Jamin. bil fathati. Ya, kalau kita nak kemaskan lagi, kita tulis mabni. Mabni itu maknanya dia tak berubah. Itulah mabni bil fathati. Macam tu. Okey, terima kasih. Okey, sama ya. So, okey, hari ini kita berhenti di sini dulu. Kita akan sambung besok. Kita akan kemaskan lagi. Nah, ini mungkin belum habis lagi sebab mungkin ada alamat-alamat ataupun maklumat yang belum kita masukkan sepenuhnya supaya dia menjadi penerangan yang lengkap. Yang tadi kita ada arrow, mana perginya arrow tu ya. Mana arrow kita? Yang ni. As-Sufaha. Ya. Okey, so kita simpan dia dengan print screen seperti biasa dan kita akan gunakan besok untuk perbincangan yang seterusnya. Kalau ini belum habis, kita akan habiskan besok. Lepas tu kita akan buat penerangan kepada 3 kalimah ni apabila dia dalam satu rangkaian di dalam ayat tu, kita buat penerangan dia sekali ya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.